Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Saya nak bincang sikit je tentang nota tugasan yang korang pernah buat sebelum ni. So, nota tugasan yang korang buat sebelum ni nak kena hantar. So, ada yang tanya saya, susunan tugasan tu, banyak yang dah tak ingat kan. So, hari ni kita nak sembang santai. So, YouTube ni pun saya akan upload sementara sahaja, bukan sebab saya bukan content creator kan. Saya cuma nak bincang pasal ni je, serai tugasan nota yang perlu nak diselesaikan. Kalau korang ingat, yang pertama, kejap saya besarkan. Tajuk pertama adalah alat kebesaran dan perhiasan diraja. Saya tak ada contoh penuh sebab tak ada seorang pun yang hantar lagi kan. Yang pertama, alat kebesaran, kalau korang ingat, saya suruh tampal gambar kan, kemudian buat nota buat mind map macam ni, dan tuliskan nama alat tu, fungsi dan peranan dia. Sama ada buku gambar tu korang nak scan dari buku teks ke, ataupun nak senang terus Google sahaja dari buku dari internet kan. So ada dalam muka surat 4 hingga 6 ni untuk alat dan kebesaran. Kalau yang fungsi perhiasan diraja ni muka surat 9 ataupun 20. Ada fungsi dan peranan ni, korang cari dalam buku teks. So ni ada satu contoh saya ambil. Tak kisahlah awak nak buat mind map ni macam mana, nak hias dia macam mana, asalkan nampak menarik dan saya boleh baca, awak pun boleh baca. Macam kerja khusus jugalah, lebih kurang. Kalau kata tak mampu nak print colour, hitam putih tak apa, black and white pun tak apa, photostat je daripada buku teks. Ni alat kebesaran diraja, sama je. Tugasan dia sepatutnya korang kena buat tengkolok kan, tapi kita tak sempat buat kan. So andai katalah ada yang buat kan, saya tak paksa. Kalau ada yang buat atau kalau sempat lepas ni, korang boleh buat. Yang biru ni adalah kertas lukisan. Korang tampal je tengkolok yang korang hasilkan. Kalau korang tipu saya pun tak tahulah, tak apa, tak kisahlah. Tapi kalau dapat buat lah. Nama jenis tengkolok, banyak jenis-jenis tengkolok, awak boleh tengok YouTube. Dan penerangan sikit lah tentang seusul ke, awak nak terangkan tentang kaedah buatnya ke pun boleh. Nak tanpa melintang boleh, menegak pun boleh. Tajuk dia tanjak atau tengkolok. Buat tak kisah, pakai kain songket pun boleh, kain hitam kosong pun boleh. Kalau nak buat, tapi tak paksa sebab kita ada tugasan yang kita buat sebelum ni, terus ambil lukis keris. Slide ni memang simple je sebab objektif saya nak susun balik apa tugasan-tugasan dia kan. Kita pernah buat lukisan keris. Siapa yang dah buat, tak apa. Kalau yang belum buat, ni antara tugasan dia, awak kena buat. Tajuk 2, 3 dan 4, seni lukisan, seni catatan, seni cetakan. Saya suruh buat timeline ataupun garisan masa. Garisan masa yang panjang ni, yang warna merah ni kan. Kemudian korang susun ikut tahun. Kita mula dengan Renaissance, lepas tu ada Rokoko, Barok sampai Impressionist kan. Tiga-tiga tajuk ni sama je, seni lukisan dia, seni catatan dia, cetakan dia. Apa yang saya nak buat, Google gambar kan, contohnya seni lukisan Renaissance, awak tampal, terangkan gaya, teknik dan tema ni ada dalam buku teks. Awak carilah. Kalau tak tahu, salin semua. Tapi kalau bijak, dia sebenarnya ringkas je lah. Kat belakang tu ada nanti. Kemudian tahun Renaissance, kemudian seterusnya aliran-aliran yang seterusnya lah. Ini contoh saya buat sebab saya tak ada contoh, kita tak ada contoh lagi. Renaissance, gaya, teknik, contoh karya dia, nama karya dan pelukis. Kalau tak ada dalam buku teks, boleh cari Google. Kalau nak Google, lagi senang sebenarnya. Dalam buku teks terhad 1930 contoh. Barok 1600, gaya, teknik, gambar karya. Scan dari buku teks pun boleh, Google pun boleh. Gambar yang Google tu tak sama macam buku teks pun tak apa. Ada saya nyatakan sini, lukisan ada dalam muka surat 47 dari ringkaskan. Mungkin kena baca juga yang muka surat depan. Catatan muka surat 73, cetakan muka surat 97.
Okay, buat garisan masa. Tiga-tiga tajuk ni sama je, buat garisan masa. Tak muat depan, sambung je belakang. Okay, okay. Nak cari aliran senang je. Tarik je aliran realism, anda keluar gambar ni. Tu klik dekat apa tu? Gambar tu akan ada detail lah. Kan? Tapi saya tak nak lah buat panjang sangat kan. Dia just nak awak tahu saja. Okay. Kemudian tugasan dia. Okay, tugasan dia bawah tajuk lukisan kita dah buat dulu. Kan? Lukisan menggunakan charcoal saiz kertas A2. Siapa yang belum buat, awak buat. Send gambar kat saya ataupun nanti awak ambil gambar tampal dalam folio saja. Okey, yang mana dah buat nanti, yang mana dah buat nanti, ini kertas lukisan yang warna biru ni, contoh frame ni, awak tampal hasil kerja awak. Kan? Kalau tak sempat ambil gambar itu, tampal gambar awak tengah proses buat kerja pun tak apa. Tapi nanti tak apa, dalam Telegram saya akan sharekan gambar artwork awak semua tu. Karya-karya awak. Siapa yang hantar adalah saya akan hantar gambar. Okey, tanpa gambar karya yang dah siap dalam buku folio tu. Okey, yang tak buat lagi awak boleh carilah still life drawing with charcoal. Okey, tugasan 3. Ini kita tak buat sebenarnya. Ini kita tak buat. Okey, tapi kalau nak buat bagus. Okey, mungkin ada masa nanti kita akan buat satu sesi untuk buat tugasan 3 ni. Okey, ini senang je. Tiru semula contoh catatan aliran expressionis saya nak. Ni sama cari Google. Nak guna media apa? Cat poster pun boleh, cat akrilik pun boleh. Jangan watercolor tak dapat impact. Mungkin kau akan guna banyak sangat color dia. Akrilik atau cat poster baguslah. Okay, nak guna brush pun boleh, palette knife pun boleh. Okay. Alright. So boleh Google, cari yang senang-senang je. Jangan cari yang susah-susah. Kan? Impressionist painting easy. Easy impressionist kan. Beginner impressionist painting easy. Awak cari yang senang-senang sahaja. Okey, awak tiru balik je. Kalau awak tengok kesan brush dia bukan garis apa? Sapuan yang halus, dia sapuan yang kasar je. Kalau ada masa saya akan buat video tutorial dia. Okey, tugasan 4 cetakan. Ini pun sama, kita tak sempat juga nak buat sebab waktu PKP Tapi kalau nak buat ni pun melibatkan kos dan melibatkan barang-barang teknikal kita tak ada semua tu. Bukan tak ada. Korang yang tak ada. Bilik sini ada, cuma tak boleh datang sekolah. Okey, tugasan 4 ni hasilkan secara berkumpulan maksimum 3 hingga 4 orang. Tema dia sepatutnya saya nak bagi macam ni lah. Tema dia serangga. Okey. Tugasan 4 ini hasilkan motif ikut idea sendiri dalam buku lakaran masing-masing. Maksudnya awak lukislah idea serangga awak dalam buku masing-masing. Kemudian dalam banyak-banyak dalam kumpulan tu, idea tu awak ambil satu saja. Part B ni, hasilkan satu karya cetakan secara berkumpulan. Okey. Karya cetakan ni macam nak buat? Okey, satu plat kayu. Ini video dia saya dah pernah tunjuk dulu kat YouTube, siapa pernah tengok. Kalau tak ada saya akan tunjuk sekali lagi. Hasilkan satu plat cetakan ikut motif pilihan rakan-rakan. Dah berbincang dalam satu kumpulan tu. Kan? Dah bincang satu kumpulan tu, awak pilih satu yang awak rasa senang nak buat. Jangan cari yang cantik je tapi susah. Senang tapi cantik. Okey. Tapi satu plat saja cetakan, cuma cetakan tu mesti dihasilkan setiap seorang. Maksudnya kalau 4 orang ada 4 cetakan tapi satu plat. Okey, saya tunjuk macam mana contoh. Okey, cari je insert motif lino printing. Di selalunya kalau lino printing ni cetakan dia hitam putih je. Lukisan dekat motif pun hitam putih saja. Okey. Easy motif lino printing. Kalau boleh tengok idea-idea yang lain, tapi saya nak tema serangga. Okey, ini masukkan plat cetakan. Ni, yang kayu ni ada tangan orang roll ni. Awak kena ukir dekat kayu. Kayu ni mana nak beli? Sama juga kayu jelutong. Kalau rasa tak ada tak boleh nak dapatkan kayu jelutong, kayu apa-apa yang terpakai yang dah terbuang pun boleh guna. Okey. Kalau dapat getah, dia ada sejenis getah sebenarnya, tapi susah nak dapat getah kat kedai seni je. Okey, dapat getah pemadam yang besar pun tak apa. Okey. Kan? Kemudian hasilkan cetakan ni. Cetakan yang kertas putih ni mesti seorang satu. Plat ni sahaja satu, tapi yang cetakan ni ikut jumlah kumpulan. Kalau 3 orang, 3 cetakan. Okey, cara nak tulis bawah tu nanti saya tunjuk hari lain.
Okey, ni contoh je. Ni getah yang saya maksudkan ni. Getah ni ada jual dekat kedai artwork atau stationery art semualah. Kan? Kedai seni ada. Okey. Ini proses dia. Proses ni boleh tengok kat YouTube macam mana nak buat sebenarnya. Okey, nanti pun saya carikan link. Kalau nak buat nanti ini saya tak suruh buat, tapi kalau ada masa nak buat untuk pengalaman sebab belajar ni sebenarnya melalui pengalaman. Kalau tak kat teorinya tak ada apa. Okey, tajuk 5 adalah landscape. Landscape ni kita dah buat projek. Siapa yang buat tu alhamdulillah tak ada masalah. Yang tak buat ni saya dah ni. Okey, tajuk 5 nota dia salin je muka surat 115 ni. Kemudian tugasan dia saya bagi masa PKP yang sebelum ni, lukis simbol-simbol landscape dan lukis plan lantai ikut tema halaman rumah. Okey, ni yang saya dah bagi masa PKP yang pertama sekali. Okey. Ni lukis dalam buku sketchbook masing-masing. Pakai pen pun boleh, pakai pensel pun boleh. Pakai pen nampak profesional sikit kan. Tu ada rendering marker sikit dan nampak kantun. Okey. Lukis kemas pakai pembaris, kena guna pembaris. Okey, ini kebanyakan rata-rata dah buat. Tapi siapa nak baik pulih, saya tengok hari tu macam cacar maba je kan. Ubah balik. Okey. Landscape. Okey, kemudian tugasan 5 ni ada tugasan kumpulan menghasilkan model landscape. Ini awak dah buat, tak ada masalah. So, gambar landscape pun dah saya share dalam Telegram. Yang mana ada gambar, adalah. Yang tak ada tu saya rasa semua ada kot. Okey, tulis nama ahli kumpulan dan penerangan yang ringkas. Okey? Faham? Okey, reka bentuk hiasan dalaman. Okey. Tajuk 6, salin muka surat 126 dan 127 ni. Cuma bahagian kaedah tu saya nak konsep dia macam ni, ada gambar. Okey, boleh guna gambar lain. Nak cari internet pun boleh. Ni awak kena salin. Ni saya masukkan kaedah. Nanti awak tengok buku teks 134 ni. Kan? Ada susun atur ruang, pengudaran, pencahayaan, antrometri ni. Cuma saya nak gambar. Ini saya nak gambar. Okey. Okey, tajuk 6. Kita hasilkan lukisan plan lantai ikut tema kelas masing-masing. Kalau kelas SMV, saya suruh buat bilik tidur. Bilik belajar kot. Bilik belajar dan bilik tidur. PSV pun, PSV saya suruh buat galeri. ST1, ST2 saya suruh buat ruang tamu, tak silap saya. Kan? Okey, tugasan 6B hasilkan lukisan perspektif berdasarkan lukisan plan yang korang buat. Okey. Kemudian model hiasan dalaman. Ini pilihan. Kalau nak buat pun boleh, tak boleh buat. Tak buat pun tak apa. Tapi bagi yang tak buat landscape, masa tu tak buat landscape, awak kena buat yang interior design ni. Buat yang simple-simple saja. Okey, ni lukisan plan, tugasan 6A. Okey, dan lukisan perspektif, ambil satu bahagian ruang saja, bukan semua, bukan satu rumah. Kan? Yang mana kena bilik tidur lah. Okey, ni contoh. Ada 4 PSV, dia pilih untuk buat interior design. Okey. Okey, tulisan 7 ni banyak. Okey, tulisan 7 banyak. Dan saya rasa kita ikut setiap minggu dan setiap minggu kita akan buat benda ni. Okey. Cuma nota kita tak buat. Cuma saya nyatakan persoalan kat sini, awak menjawab persoalan. Nyatakan prinsip asas ukiran kayu. Muka surat 140 tu ada. Awak cari, awak ringkaskan. Prinsip dia apa? Garisan garisan pula. Keseimbangan, harmoni, semua tu. Okey. Kemudian 7C nyatakan ciri-ciri dan contoh seni ukiran kaum-kaum yang lain. Muka surat 139 ada, muka surat 141 pun ada. Okey. Kalau perasan yang kita pernah bincang, kalau orang Cina ni ukiran dia macam mana? Kan? Orang India macam mana? Orang asli ni macam mana? Itu yang saya nak awak uraikan, ciri-ciri dia. 7B ni lupa, falsafah ukiran Melayu. Okey. Tubuh berpunca-punca punya makna tuja tak menikam kawan, lilik tak mamak kawan. Yang tu yang saya pernah terangkan. Cari balik. Okey, 7D lukis peralatan ukiran ni saya dah siap
bagi contoh tekak balik pun boleh, nak tiru boleh. Selalu tak ingat, nanti kejap lagi saya tunjuk gambar dia. Ini dalam buku teks, lukis 6 motif flora, 4 motif flora, motif fauna, 2 motif kosmos, 1 motif geometri. Ini pun kita dah buat dalam kelas. Okay, kalau siapa yang tak buat ni masalahnya, tak buat dia akan jadi banyak kerja. Dah buat dia hanya tambah sikit-sikit saja. Bila kita tambah sikit, 1 pola bujang, pembidang dan pola pelengkap, 147 ni. Tapi kalau yang dah buat projek, dah buat pola pelengkap ni, tak payah lagi lukis. Okay, lukis semua bentuk silat. Ni 150, 151. Saya tak nak awak tanpa gambar, nak lukis. Saya dah siap tunjuk lagi kat whiteboard hari tu. Okay, ni yang saya dah bagi. Kalau tak ada, tiru balik yang ni. Kalau tak, tiru balik senang. Okay, tugasan 7. Kita hasilkan motif. Ni saya cakap. Dia semua macam pola bujang juga ni. Okay, buat siapa yang masih ada lagi ni, tanpa dalam buku saja. Yang biru ni saya andaikan kertas lukisan macam biasa. Tampal kerja rekat masing-masing dekat kertas lukisan biru ni. Lukisan biru pula, kertas lukisan korang ni. Okay, tampal. Kalau tak ada, lukis balik. Yang mana tak ada tu, yang hantar kat saya tu, saya dah collect, saya dah letak dalam tong kat sekolah. Nanti saya tunjuk tong tu kat mana awak nak ambil. Okay, kalau dah siap, pakai polystyrene. Siapa yang pakai polystyrene, tampal gambar. Siapa yang pakai kayu, tampal gambar yang menggunakan kayu. Okay, tajuk 8 dan 9. Bawah komunikasi visual. Dia ada grafik, ilustrasi dan seni foto. Kaedah dia sama. Kalau tajuk 8, jenis-jenis ilustrasi, saya nak awak terangkan ciri-ciri dia. Tampal gambar, sama ada nak ambil dalam buku teks atau Google. Tapi kaedah saya senang, Google lagi senang. Tak payah sama dalam buku teks, tak apa. Asalkan awak faham. Contohnya ilustrasi dekoratif. Type ke Google ilustrasi dekoratif, tampal nota dia dalam buku teks. Ilustrasi teknikal, cari dalam Google, nota dia ada dalam buku teks. Okay, saya siapa yang nak buat ni? Anis dah buat. Lagi 4 PSV siapa awak cari kawan-kawan yang dah buat ni. Okay, foto pun sama. Foto ada beberapa genre. Foto jalanan, foto makro, portrait, fashion. Sama tak? Ambil gambar dalam internet saja. Ni yang dalam internet tak payah shoot sendiri. Tapi kalau ada collection, shoot sendiri. Kita tengok tugasan dia. Okay, ni yang saya cakap tadi. Ilustrasi dekoratif. Okay, cari je, ambil satu gambar ni, tampal dalam mana-mana kat sini, kemudian terangkan, ambil dalam buku teks. Okay, tugasan dia. Ni kita dah buat. Kebetulan ada pertandingan. Siapa yang tak buatlah. Okay, yang dah hantar tu tak apalah, nanti nyatakan je dalam buku folio tu. Okay, doodle Hari Malaysia. Okay, ni pun sempena Hari Kemerdekaan dan seorang kawan awak menang. Poster terima kasih barisan hadapan ni pun kita dah buat. Reka bentuk karakter, kita buat kartun. Kemudian mimik muka berdasarkan karakter yang awak buat, dan ilustrasi muka depan buku berdasarkan karakter yang awak buat. Mini comic pun berdasarkan karakter yang awak buat. Tak silap saya, siapa yang buat cerita sahabat kena kencing, tu boleh. Okay, banyak. Yang ni semua dah buat ni sebenarnya dalam kelas. Kita buat dalam kelas. Siapa yang nak buat tak ada masalah. Okay, ini contoh Hari Malaysia. Doodle. Okay, poster Froliner, terima kasih barisan hadapan. Okay, ni character design. Saya tak ada siapa yang hantar sebab kita nak compilekan kerja ni. Tapi saya dah check lah, ada buku yang dah ada buat. Posisi depan, kiri, tepi, belakang. Ini saya minta buat. Okay, kemudian mimik muka berdasarkan karakter tu. Yang marah, sedih, senyum, yang takut, malu. Kemudian kita nak ilustrasi. Okay, yang sebelah kanan ni. Kanan kan kiri kalau tengok. Yang ni ilustrasi berdasarkan karakter awak. Tak kisah cerita apa-apa pun, yang selagi tak ada unsur-unsur yang negatif. Hanya rekaan awak saja. Tipu-tipulah tajuk dia apa-apa pun, penerbitan daripada mana ke, pelukisnya siapa, tak kisah. Kemudian dalam ni hanya komik simple saja.
Dapat comic strip macam lawak kampus pun tak apa. Okey, tugasan seni foto. Hari ni kita dah buat. Kata-kata semua dah buat. Tinggal beberapa kelas, ada 2 kelas ni tak buat. Dan tu saya bagi option tema kita bagi foto jalanan, 3 hingga 4 keping. Tanpa ada orang tembok. Yang dah mana hantar tu tak ada masalah, tak payah pening kepala. Yang tak hantar ni atau terlewat nak hantar ni, awak tampal saja dalam portfolio. Okey, itu semua tugasan nota yang kita pernah buat sebenarnya. Okey, ini contoh kita dah buat. Semade, rindu Mahathir Okey, hantar tugasan. Okey, kalau mana yang dah beli buku folio macam folio form 5 tu tak ada masalah, dia ada boleh binding. Okey, yang tak binding, yang beli buku yang jenis loose tu, so pilihan sama ada nak binding ataupun nak masukkan dalam folder ni pun boleh, tak kisah mana-mana bentuk folder, asalkan muat kan. Tapi kalau binding sebenarnya cantik lah, binding kemudian masukkan folder pun lagi cantik. Okey, hantar tugasan ni. Okey, akhir sekali saya ada sediakan 2 kotak di pondok sebelah kolam tu, kat pondok pagat juga ni. Okey, dalam kotak merah ni saya sediakan 1 rim kertas lukisan. Tak silap ada saya tambah 3 rim kot. Okey, ambil lah berapa banyak yang awak perlukan. Okey, maksimum 20 lah kot. Okey, janganlah ambil sampai 1 rim dalam tu ambil yang mana awak perlu saja. Kemudian bila dah siap nanti hantar dalam kotak biru ni. Okey, yang mana tak ada masalah dah boleh terus hantar. Okey. Kat sini saya sediakan list nama, tulis nama, kelas mana, jumlah awak ambil. So jangan takut nak berapa banyak awak nak ambil, awak tulis je. Cuma senarai ni saya nak tahu je lah siapa yang datang sekolah, bukannya nak claim awak berapa banyak awak ambil. Okey. Kemudian bila dah siap awak hantar. So tarikh akhir saya cadangkan 17 hari bulan 12. Okey, dalam tempoh tu awak siapkan. Dalam tempoh tu juga saya akan bagi tugasan, 2 tugasan tu catatan dengan cetakan tu Okey, selesai tu. Okey, tamat nanti akan datang saya akan kita bincang pula pasal tugasan basic drawing. Ini kita ada buat juga sebenarnya. Siapa ingat kita ada buat sfera, basic drawing. Yang last kali kita sempat buat adalah basic menggunakan pensel warna. Tak sempat pun sampai watercolor. Itu saya akan listkan balik. Itu dalam file yang baru ataupun buku folio yang baru, ataupun boleh gabung bahagian basic drawing ni di belakang tugasan-tugasan nota yang saya bagi tahu tadi. Okey, sebarang pertanyaan yang awak boleh PM saya bila masa je awak nak PM tanya tentang hal ni. Cuma saya akan balas waktu yang saya sesuai lah untuk balas. Kalau PM pukul 1 pagi, maksudnya pagi esok lah saya reply. Okey, so setakat itu saja. Saya harap awak dapat lakukan semua ni. Dan sebab saya tak banyak bagi awak kelas Google Meet ni, sebab kita banyak based on skill. Susah kat Google Meet, awak tak boleh nak buat apa juga sebenarnya. Okay, harap awak dapat buat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. And jaga diri.